wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik, yang memilih kita pada pagi ini dengan dihimpunkan kita sekali lagi di dalam majlis ilmu, di dalam masjid yang penuh keberkahan ini. Di samping kita berniat i'tikaf, jadi sama-sama kita memperbaiki dan memperbetulkan qasad dan tujuan kita menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan kita memperolehi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala membukakan segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat kepada diri kita, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Diharapkan pada hadirin hadirat, para muhibbin sekalian, senantiasa di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, barang siapa yang bersungguh-sungguh ke jalan Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bantuan dan pertolongan kepada mereka. Dengan makna Allah Taala akan menunjukkan jalan-jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi bersyukur kita ke hadirat Allah, sangat-sangat kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah kerana kita diberi taufik oleh Allah untuk menanti, untuk menunggu majlis ilmu. Mudah-mudahan seperti mana orang yang menanti waktu untuk mendirikan solat itu dikira seperti orang yang mendirikan solat. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan yang menanti majlis ilmu, penantian tuan-tuan itu juga diberi pahala menuntut ilmu, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang bersungguh-sungguh nak menuntut ilmu, hemahnya mesti kuat, mesti bersungguh-sungguh. Di antara orang yang bersungguh, dia akan tunggu. Orang tak bersungguh, tunggu datang awal pun dia cabut lagi. Orang yang tak bersungguh, tunggu datang awal pun dia cabut lagi dulu. Orang yang bersungguh, tunggu datang lambat pun ditunggu. Memang sepatutnya begitulah. Siapa tak bersungguh tak dapat ilmu lah. Alhamdulillah. Muka surat berapa kita ini? 9. Allahumma salli ala Muhammad. Kenyataan yang pertama, betul? Pengertian hukum ataupun pengertian akal? Pengertian akal. Baik. Sebelum tu kita ulang balik. Kitab Risalah Tauhid. Risalah Tauhid, muka surat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain, amin ya rabbal alamin. Pengertian hukum akal, pengenalan ataupun pengertian hukum akli. Sebelum ni kita biasa dengar dengan hukum syar'i. Hukum akal ini berbeza daripada hukum syar'i. Kalau hukum syar'i itu terbahagi kepada 5: wajib, sunat, makruh, haram, harus. Lagi pula hukum syar'i itu sesuatu perkara yang merupakan perintah Allah atas diri kita. Itu hukum syar'i, perintah Allah atas diri kita. Contohnya kewajipan solat, Allah menyuruh, Allah mewajibkan kita solat. Allah mewajibkan kita berpuasa. Kalau haram, Allah menyuruh kita meninggalkan. Kalau sunat, Allah menggalakkan kita menunaikan. Kalau makruh, Allah menggalakkan kita meninggalkan.
kalau harus Allah membiarkan. Itu hukum syarak. Ada pun hukum akal ini, kata musannif pengertian hukum akal itu ialah menetapkan sesuatu perkara kepada suatu perkara yang lain. Maknanya siapa hakim? Bila sebut hukum mesti ada hakim. Hukum itu makna penetapan, penentuan. Mesti ada yang menentukan, mesti ada yang menjatuhkan. Jadi yang menjatuhkan hukum itu dipanggil hakim. Kalau di sini pada hukum akli ni, siapa hakim dia? Siapa yang nak menjatuhkan hukum tu? Yang nak menjatuhkan hukum itu adalah akal kita manusia. Sebab itu disyaratkan orang yang diberatkan hukum syarak tu, di antara perkara syarat yang mesti ada pada diri dia, berakal waras. Orang yang tidak berakal tidak boleh menentukan hukum. Orang yang tidak waras, dia tak boleh menimbang dengan akalnya dengan sempurna. Sebab tu syarat dia mesti berakal. Siapa yang berakal, dia baligh sampai seruan agama pada diri dia, kemudian dia boleh mendengar ataupun dia boleh melihat. Mana-mana mereka yang berhimpun 4 perkara itu, dia dipanggil mukallaf, orang yang terikat dengan hukum hakam Allah. Mukallaf, sama ada laki-laki ataupun perempuan, apa bangsa dia sekalipun, apabila ada 4 syarat tadi tu. Yang pertama berakal, makna waras. Yang kedua baligh, cukup umur, keluar mani, keluar darah haid. Kemudian yang ketiga sampai seruan agama Islam pada diri dia, ataupun yang keempatnya, dan yang keempatnya boleh mendengar ataupun boleh melihat. Faham baik-baik. Kita mengaji sungguh-sungguh, tuan-tuan. Kita mengaji sungguh-sungguh ni bukan nak menunjukkan kepada sesiapa, bukan. Kita mengaji bersungguh-sungguh kerana Allah. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita menuntut ilmu, meskipun kita tak pandai, kita diredai oleh Allah. Sebab tu kita apa sahaja ibadah, niat kita nak mencari redha Allah. Apa gunanya pandai tapi tidak diredai oleh Allah? Jadi yang kita cari itu pandai ke redha Allah. Kita nak cari redha Allah. Sebab itu pandai itu bukan urusan kita, tuan-tuan. Urusan kita wajib mengaji bersungguh-sungguh. Pandai tak pandai itu urusan Allah. Bukan usaha ikhtiar kita yang membuat, yang menjadikan pandai faham. Yang memberi pandai faham itu Allah. Usaha dan ikhtiar ni sekadar sebab musabab yang tidak boleh memberi bekas sesuatu. Batu Allah suruh kita ni bersungguh. Ada orang pandai tapi dia tidak diredai oleh Allah. Contohnya, kenapa? Dia ujub dengan kepandaian dia, dia sombong dengan kepandaian dia, dia takabur dengan kepandaian dia. Ada orang tak pandai mengaji tapi Allah redha dia. Allah redha dia sebab dia bersungguh belajar kerana Allah. Niatnya bila dia pandai, nanti dia nak beramal dengan ilmu, nak meninggalkan yang tak elok, nak buat yang elok. Tapi dia belajar bersungguh-sungguh, tak pandai dia, tak faham dia diredai oleh Allah. Sebab tu jangan kita merasa kerdil, jangan kita merasa putus asa, meskipun kita dah bersungguh-sungguh tapi tak diberi faham oleh Allah. Jadi hukum akal itu adalah, maksudnya akal kita menghukumkan, akal kita memutuskan sesuatu itu patut atau tidak patut, layak atau tidak layak. Itu hukum akal tadi. Dengan tidak dan menafikan suatu perkara yang lain. Mudah kita faham, menggunakan akal kita, menghukum menggunakan akal kita tentang sesuatu perkara itu patut ataupun tidak patut,
layak ataupun tidak layak. Dengan tidak berkehendak kepada dicuba. Jadi nak menetapkan, nak menjatuhkan hukum akli tadi, tidak perlu dibuat uji kaji terlebih dahulu. Tak perlu. Tak perlu nak diuji kaji. Seperti mana? Seperti hukum adat. Kalau hukum adat perlu kepada uji kaji dulu, baru boleh dijatuhkan hukum dan keputusan. Contoh kita buat begini. Si Zaid, kita nak kata si Zaid ni pada adatnya solat berjamaah di masjid ataupun di tempat lain. Kita nak menghukumkan kelakuan si Zaid tu solat berjamaah di masjid, adatnya di masjid ataupun tidak. Maka di sini perlu kepada ujian. Kata ulama, apabila perkara itu dicuba berlaku berulang-ulang kali, sekurang-kurangnya 2 kali, memberi jawapan dan keputusan yang sama, maka boleh dah dijatuhkan hukum adat benda tu. Contoh, Zuhur Zaid datang solat di masjid, kemudian asar dia datang solat di masjid. Jadi berturut-turut memberi jawapan yang sama. Jadi kalau orang tanya waktu maghrib nanti, contohnya Zaid maghrib ni dia datang masjid tak? Kita boleh jawab begini, pada adatnya dia datang masjid. Pada adatnya, jadi pada kebiasaannya Zaid dia akan solat di masjid. Nampak tak tu? Kita kata pada adatnya, yakni pada kebiasaannya dia datang sebab apa tu? Dah berulang-ulang berlaku 2 kali. Tapi kalau pertama kali dia baru pindah masjid, dia baru pindah dekat kampung Kerubung ni, contohnya waktu Zuhur dia datang masjid baru sekali, tiba-tiba nanti waktu asar orang tanya, sahabat kita, saudara baru kita yang duduk, yang baru pindah tu semalam tu, asar nanti dia datang masjid tak? Kita nak jawab pada adatnya dia datang masjid, tak boleh lagi. Faham tak tu? Tak boleh nak jatuhkan hukum kebiasaan itu solat di masjid. Sebab apa? Baru sekali. Dia nak jatuhkan hukum adat ni, dia mesti berulang-ulang 2 kali memberi jawapan yang sama, baru kita boleh kata pada adatnya begitu. Itu hukum adat. Ini bukan hukum adat, ini hukum akli. Pada menetapkan sesuatu perkara itu bersalahan hukum adi, yakni hukum adat. Jadi hukum adat ni nak dijatuhkan, kena ada ujian dulu, kena ada uji kaji dulu, baru boleh jatuhkan hukum adat. Tak boleh tiba-tiba nak mengatakan adatnya begini, tak boleh, kena tengok dulu. Dan tidak bergantung kepada sesuatu perbuatan yang diperbuat oleh mukallaf. Ini nak mengeluarkan apa? Hukum syarak, seperti yang saya kata tadi tu. Kerana hukum syarak itu adalah hukum ketetapan keputusan yang dibuat oleh Allah kepada hambanya untuk dilaksanakan. Itu hukum syarak. Ada pun hukum akal ni semata-mata akal kita ni menetapkan benda tu patut ataupun tidak, layak ataupun tidak. Contoh, layak ataupun tidak sebagai Tuhan tapi dia mati. Contohnya, kita gunakan kewarasan akal kita sebagai Tuhan tapi mati. Akal kita fikir, timbang dengan akal kita, Tuhan ni maha hebat, Tuhan ni maha berkuasa, Tuhan ni maha sempurna. Tiba-tiba nak dikatakan mati pula dia. Timbang dengan akal kita, patut ke tidak nak kata Tuhan tu mati? Orang yang otaknya mereng, dia kata patut. Orang yang waras, dia kata tak patut Tuhan tu mati. Terguna akal. Sebab itu di antara salah satu daripada 6 perkara yang besar di dalam agama yang wajib dijaga adalah kewarasan akal fikiran.
Dengan sebab itu syarak syariat mengharamkan memakan, meminum ataupun membuat sesuatu perkara yang boleh menghilangkan kewarasan akal kita. Sebab tu dalam agama kita pada syarak haram makan, minum ataupun membuat sesuatu yang menjadi sebab hilang akal, hukumnya haram. Sebab wajib jaga akal kita. Baik, pengertian akal. Apa itu akal? Adalah akal itu satu sifat yang dijadikan Tuhan. Nak bagi tahu di sini kewarasan yang kita miliki ini adalah ciptaan Allah, nikmat Allah. Nikmat di antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah bagi kepada kita hamba-hambanya, kewarasan. Ada hamba yang tidak diberi kewarasan oleh Allah. Tiba-tiba kita Allah pilih memberi kewarasan. Adakah wajib, adakah menjadi kemestian pada Allah memberi kewarasan pada makhluknya, hambanya manusia? Jawabnya tidak wajib bagi Allah. Tidak mesti Allah Ta'ala menjadikan kewarasan pada kita. Cuma harus sahaja. Jadi kita yang duduk dalam masjid ni, kawan-kawan yang ikut mengaji ni bertuah kerana diberi kewarasan oleh Allah. Sebab itu kita tak boleh sombong dengan Allah. Tak boleh sombong dengan Allah. Sepandai apapun, sebijak apapun, berjaya, contohnya dia berjaya atas dunia ni, jadi orang kaya, berpangkat, berjawatan, asbab daripada pembelajaran dia tak boleh sombong. Dia kena ingat, kalau Allah tak bagi dia kewarasan, mustahil dia boleh belajar dan memahami pelbagai jenis ilmu. Dia tak boleh lupa tu. Sebab tu orang yang ingat kepada Allah, hakikat siapa diri dia, dia takkan sombong. Ghalib ni orang yang sombong, takabur, ujub ni sebab melupakan siapa dia, siapa Allah. Ni contoh sama macam pagi ini ni. Orang yang sombong, yang tak tahu hakikat, dia akan sombong dengan sebab dia belajar, dengan sebab dia mengaji, dengan sebab dia solat, dia akan sombong. Dia terlupa segala-galanya ini semata-mata anugerah pertolongan Allah. Taufik hidayah itu milik Allah. Bukan sebab kuat kita, sihat kita, hebat kita, kita boleh semayang ni, kita boleh duduk dalam majlis ilmu ni. Ini semua rahmat daripada Allah, taufik pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu jangan sombong. Walaupun kita boleh melakukan amal ibadah, jangan sombong. Kena ingat dalam hati kita, ini semata-mata pertolongan Allah atas diri aku. Ini semata-mata belas kasihan Allah atas diri aku. Kalau Allah tidak memberikan kita taufik, maka duduklah kita dalam sia-sia. Adalah akal itu satu sifat yang dijadikan oleh Tuhan pada manusia, sehingga dengan dia, dengan akal tadi, terbeza manusia daripada haiwan. Tak apa sedap sikit haiwan tu daripada binatang lagi sedap lagi. Betul? Kalau haiwan tu tak berapa sedap dengar boleh. Tak berapa nak masuk dalam hati dah. Tak berapa nak menyentuh hati. Jadi Allah Ta'ala memberikan akal, kewarasan kepada kita manusia ini supaya kita ni terbeza daripada binatang. Maka dengan sebab itu, barang siapa yang hidup di atas dunia ini tidak menggunakan akalnya sebaik mungkin, maka tidak ubahlah dia seperti binatang. Siapa pun tak peduli. Tak peduli. Maka dengan dialah, yakni dengan akal, jaga dah, maka dengan dialah, yakni dengan akal tadi tu, boleh menerima ilmu nazariyah.
yakni asbab Allah Ta'ala menjadikan kita ni akal, kewarasan, kita boleh menerima ilmu, memahami ilmu yang jenis nazariyah. Apa maksud ilmu yang jenis nazariyah? Yakni pengetahuan yang berkehendak kepada fikir. Kita ni boleh memahami ilmu-ilmu, nak mendapatkan kefahaman tu kena berfikir, kena fikir dulu, renung dulu, tilik dulu, kaji dulu, begini dan begitu, kita mampu memahami sesuatu perkara. Itu namanya ilmu nazariyah, ilmu yang bukan diperolehi dengan mudah-mudah tanpa berfikir. Ilmu yang diperolehi dengan mudah tanpa berfikir, itu namanya ilmu ittirariyah, ilmu yang dapat dengan mudah, tak payah fikir. Mudah, tak payah fikir-fikir. Tapi ada pula ilmu-ilmu, ada pengetahuan kalau tak fikir tak dapat. Ni contoh macam ilmu tauhid ni, tak nak guna akal belajar, tak dapat ilmu tauhid ni. Dia bukan boleh duduk-duduk kedai kopi sambil sembang-sembang faham tauhid, tak boleh, tuan. Duduk lepak kedai tom yam tiba-tiba faham aje. Sepak-sepak bola reti tauhid. Jogging keliling Tasik 2-3 round faham ilmu tauhid, tak boleh. Dia kena datang mengaji. Dia kena datang mengaji. Sebab ilmu tauhid ni jenis ilmu nazariyah, kena gunakan akal fikir, renung, kaji, tilik. Dia tak dapat dengan mudah-mudah. Jadi akal ini nikmat Allah, maka akal ini nanti akan dipersoalkan oleh Allah. Mana kamu gunakan akal fikiran yang Allah bagi? Mana kita gunakan akal kewarasan yang Allah bagi? Asalnya perlu kita tahu kenapa Allah memberikan kepada kita nikmat akal. Di antara jawapannya kerana ataupun supaya kita dapat menggunakan kewarasan akal fikiran tadi, mengenal siapa Tuhan kita, mengenal Allah. Tiba-tiba Allah bagi kita akal, kita tak kenal Tuhan. Allah bagi kita akal, Allah dah bezakan kita dengan binatang, tapi kita tetap tidak mengenal Tuhan kita. Jadi salah guna nikmat akal, kufur nikmat akal fikiran. Allah bagi akal supaya menggunakan kewarasan untuk memahami hukum hakam Allah, supaya dapat melaksanakan ketaatan dan ibadat sebaik mungkin seperti mana yang disuruh oleh Allah. Tiba-tiba kita tak nak menggunakan akal kita mengambil tahu tentang halal haram, maka tak ubahlah kita seperti binatang. Binatang ada kuliah subuh tak? Ada tak kuliah subuh? Lembu, kerbau, kambing, ayam, itik berdiri di mana tu? Kuliah subuh kata. Itik ayam kidik orang tanya di mana? Kuliah maghrib kan? Malam ni. Jadi yang tak gunakan akal fikiran, keluar pagi cari duit, balik malam, lepas tu duduk dengan ahli keluarga, lepas tu beranak berbini, berseronok, bersuka ria, lepas tu besok keluar lagi cari makan, petangnya balik bawa rezeki, malam ni duduk lepak dengan anak bini berseronok, beranak pinak. Begitulah kehidupannya setiap hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun sampai mati. Maka tak ubahlah kelakuannya seperti betul ke tidak, tuan-tuan? Jadi kita fikir. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sindir, Allah Ta'ala bagi tahu manusia ni ada ketikanya lebih hina daripada binatang lagi. Apabila dia tak nak menggunakan kewarasan akal fikirannya untuk mentaati perintah Allah,
Dia hanya menggunakan maknanya dia hidup atas dunia ni untuk mencari kesenangan, keseronokan, nak penuhkan perut, nak kenyang, nak seronok je, maka tak ubahlah macam binatang itu. Sungguh cuba tuan-tuan nafikan kalau tak betul. Tak betul tang mana? Bukan saya cakap tu, ulama duk cakap dalam kitab-kitab tasawuf duk sebut begitu. Jadi kalau kita kata melampau tu, melampau tang mana? Cuba kita. Takkanlah sampai macam binatang dah. Macam apa? Binatang atas dunia ni tak perlu sembahyang, tak perlu mengaji, tak perlu belajar. Dia hidup untuk makan je. Betul tak? Dah kalau kita manusia hidup untuk makan minum saja, sama tak keadaan kelakuan tu seperti binatang? Samalah, takkan nak kata tak sama pula. Takkan nak kata tak sama. Apa tak sama pula? Sama kan? Binatang dia berbini juga, kita pun berbini juga. Binatang beranak pinak, kita pun beranak pinak juga. Binatang keluar daripada rumah dia nak cari makan untuk anak bini, kita pun keluar juga daripada rumah untuk cari makan anak bini kita. Lepas tu ada dia mengaji, dia tak mengaji. Kita mengaji tak mengaji. Dah sama dah tu. Lepas tu masuk Zuhur, ada tak lembu semayang? Lembu tak semayang Zuhur, tiba-tiba kita pun tak semayang Zuhur. Dah sama lagi. Takkan nak kata tak sama. Beranjat kita kalau lembu datang masjid semayang. Sebab tu Allah bagi akal suruh fikir. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah akan tanya nanti. Setiap nikmat yang Allah pinjamkan, Allah akan tanya, mana kau gunakan? Mana kau gunakan? Selama ni aku tolong kau hidup atas dunia, aku bagi kewarasan. Selain daripada kau boleh menggunakan akal tadi untuk mengenal Tuhan, memahami hukum hakam ibadat, cara-cara beribadat. Sebab matlamat dan tujuan kita ni dihidupkan adalah ibadah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia atas dunia melainkan supaya kita ni beribadah. Itu tujuan utama kenapa Allah bagi kita akal, nak memudahkan kita beribadah kepada Allah. Di samping tu, bolehlah juga kau gunakan akal ni untuk nak cari kehidupan atas dunia, nak makan minum, bolehlah gunakan juga. Tapi yang utamanya ibadah. Ini tidak. Kita gunakan akal kita sehabis-habis, kita gunakan akal untuk mencari kesenangan dunia. Tak gunakan untuk mengenal Tuhan yang memberi rezeki kepada kita. Tak gunakan akal mengenal siapa Tuhan yang menghidupkan kita, yang menggerak-gerikan kita, yang tolong kita ni, yang memberi rezeki, yang memberi kita pekerjaan, yang menolong kita menunaikan pekerjaan. Siapa yang tolong tuan-tuan? Kita ni boleh keluar pagi-pagi nak pergi kerja, balik kerja. Siapa yang tolong? Siapa yang bagi jawatan tu untuk kita? Siapa yang memberi rezeki gaji itu pada kita? Makhluk ke Allah? Allah yang bagi. Tapi kita lupa tu, kita lupa. Jadi bila kita hamba ni melupakan Allah, habis dah. Dia jadi sombong, dia jadi takabur, dia lupa jasa baik Allah. Cuba kita bayangkan kalau Allah tarik balik nikmat waras kita tu, agak-agak boleh duduk lagi tu dekat syarikat tu sebagai manager, boleh? Allah tarik nikmat akal, jadi gila. Orang nak bagi kita jadi manager ke tak? Ada tempat kerja jadi manager gila ada? Mana ada? Kena berhenti lah kita. Nampak tak tu? Nampak tak Allah tolong kita? Dah macam mana cara kita nak berterima kasih? Allah tak suruh bayar, Allah suruh bersyukur. Apa maksud syukur? Gunakan nikmat itu kepada perkara yang diredai oleh Allah. Itu maksud bersyukur. Jadi kita pagi ni alhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita mensyukuri nikmat akal fikiran, nikmat kesihatan, nikmat waktu, nikmat keamanan dan sebagainya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam golongan orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin.
dan boleh mentadbir segala pekerjaan dengan fikiran yang halus-halus. Nampak tak tu? Ini di antara faedah bila Allah bagi kita akal, kita boleh buat benda yang rumit-rumit. Tu kerja kita tu, kat tempat kerja kita tu rumit-rumit pekerjaan tu. Ada tu memang pekerjaan ni nak gunakan otak semata-mata je. Macam mana tu nak selesaikan tu kerja-kerja kita yang nak guna otak kalau Allah tak bagi waras? Jadi kita boleh gunakan, boleh menjalankan tanggungjawab kita atas dunia ni. Contohnya urusan-urusan dunia kita yang rumit-rumit tu boleh digunakan asbab Allah memberi kewarasan. Kita tak nampak lagi lah. Tak nampak lagi pertolongan Allah atas diri kita. Pekerja yang haluh-haluh, yang rumit-rumit dan yang sulit-sulit, dan daripada akal tempat terbit dan terpancarnya berbagai-bagai manfaat. Asbab ada akal ni macam-macam kita boleh ambil faedah. Macam-macam faedah kita boleh dapat daripada akal yang diberi oleh Allah Ta'ala. Dan kebahagiaan bagi manusia, asbab ada akal jugalah manusia itu boleh mengecapi kebahagiaan. Boleh jadi senang tu. Kita nak cari rezeki tu, nak rumah mewah, nak gaji mahal kan, nak kereta selesa tu, bukan guna akal ke nak cari tu? Nampak tak? Jadi asbab daripada akal tu juga kita boleh memperolehi kebahagiaan hidup, keselesaan hidup. Tetapi kiranya meskipun demikian faedah akal ni banyak untuk kita manusia. Meskipun demikian tetapi kiranya akal itu bersendirian. Apa maksud akal tu bersendirian? Semata-mata waras sahaja. Semata-mata waras je. Maka tidak akan dapat akal yang sejahtera. Akal kita takkan sehat, akal kita takkan selamat. Akal yang waras dan akal yang sehat melainkan berpandu kepada undang-undang syarak. Sebab tu akal kita ni kena dijaga, dipantau, dikawal oleh undang-undang Allah. Kalau tak, akal kita, kepala otak kita sama macam kepala otak orang kafir Yahudi laknatullah. Orang kafir Yahudi tu, orang kafir Yahudi laknatullah tu, dia berakal tak tuan-tuan? Dia waras tak? Waras. Tapi sayangnya kewarasan mereka, akal mereka itu tidak dijaga oleh agama. Sebab tu tengok begitu tindakan dia. Nampak tak? Sebab itu jangan semata-mata kewarasan, kena jaga akal kita ni, kena dipantau oleh kefahaman hukum hakam Allah. Akal kita ni mesti mengenal siapa Allah, supaya dia menjadi hamba yang waras lagi takut kepada Allah. Barulah dia akan jadi baik, jadi elok, jadi sehat pemikirannya. Orang yang waras, yang tidak ada dijaga kewarasannya oleh agama, oleh syariat, contohnya dalam nak memiliki kekayaan, dia tak peduli halal haram. Tapi orang yang akalnya dijaga oleh syariat, meskipun dia nak menjadi jutawan, dia akan dijaga oleh halal haram. Aku nak kaya juga, aku nak jadi jutawan juga. Tapi dengan cara menipu ni tak boleh. Dengan cara ambil riba ni tak boleh. Rasuah ni tak boleh. Sebab apa tu? Akalnya dijaga oleh syariat. Tapi bila akalnya tak dijaga oleh syariat, asalkan kaya, asalkan mewah, asalkan tertunai kehendak hawa nafsu, sudah halal haram, syubhat tolak tepi. Jadi sama tak pemikirannya macam orang kafir cari rezeki? Sama tidak?
sama. Sama lah. Bila akal ni tak dijaga oleh hukum hakam Allah, maka cara berfikir, cara cari makannya sama, tak ubah macam orang kafir. Sama je. Cara kehidupan dia pun sama macam orang kafir. Cara dia mendidik anak bini dia pun sama macam orang kafir. Cuba kita fikir baik-baik, betul tak? Orang kafir, suami-suami yang kafir, ada tak dia nak ajar anak bininya menutup aurat? Ada? Ada ke? Takut nak jawab. Apa pasal pula takut nak jawab? Orang tanya, belum perang lagi, tanya macam tu tak berani dah kita jawab. Palestin tu tanya macam tu takut nak jawab dah. Macam mana nak dengar bom? Betul ke tidak tindakan sebagai seorang keluarga, ketua keluarga, contohnya membiarkan anak bininya keluar rumah tanpa menutup aurat, betul ke tidak? Takut nak jawab. Macam mana Palestin semangat? Apa solidariti apa nama kita tak pandai nak sebut. Kamu yang semangat lagi. Nak tanya tentang hukum hakam Allah macam tu pun berat dah kita nak jawab. Macam mana? Jadi kalau kita yang beragama Islam, suami yang beragama Islam, tapi cara mendidik anak bini kita sama macam acong apeng dah. Sama lah. Dia tak titik beratkan anak bini tutup aurat, kita pun tak titik beratkan anak bini kita tutup aurat. Sama tak acong apeng ni? Tengok tak nak jawab lah, tengok. Itulah sebabnya Allah bagi kita akal ni jangan semata-mata waras, tapi hendaklah akal kita dijaga oleh syariat. Lagi pula tuan-tuan, akal kita ni dia akan sentiasa berperang dengan nafsu kita. Sebab itu kata ulama, akal kita ni perlu dicarikan tenteranya, pembantunya, penolongnya dalam nak menghadapi peperangan dengan nafsu tadi. Nafsu syaitan dia memang akan berkempen dalam hati kita, mengajak kita membuat sesuatu yang merugikan dunia dan akhirat. Akal, maknanya nafsu dan syaitan akan sentiasa berkempen mengajak kita membuat benda-benda yang dibenci oleh Allah. Maka nafsu ni tadi dia mengajak, menghasut kita, bukan semata-mata dia ada penolong dan pembantu dalam nak menghasut kita membuat benda-benda yang dibenci oleh Allah. Siapa pembantu nafsu ni? Pembantu nafsu ni adalah syaitan. Pembantu nafsu ni adalah sifat-sifat mazmumah dalam hati kita ni. Sifat yang dibenci oleh Allah. Apa sifat yang dibenci oleh Allah yang ada dalam hati? Sifat yang haram ada dalam hati kita apa tuan-tuan? Kita kena kenal satu persatu. Sebab kalau kita tak kenal, takut dalam hati kita ni ada buat benda haram. Sebab itu belajar ilmu tasawuf itu hukumnya wajib. Kerana dalam ilmu tasawuf ni nak memperkenalkan kepada kita apa sifat hati yang haram, apa sifat hati yang mulia. Itu peranan ilmu tasawuf pula. Ilmu fardhu ain juga tu. Jadi yang membantu, yang menolong nafsu, nak mengajak manusia ni membuat benda yang tak elok, ni nafsu bergabung dengan tenteranya yang nama syaitan, bergabung dengan tenteranya yang nama sifat-sifat jahat dalam hati. Ni tiga. Kemudian nak berlawan dengan tadi saya kata akal kita. Jadi kalau semata-mata akal, satu lawan tiga tuan-tuan. Satu nak berperang dengan tiga ni. Kalau dah satu lawan tiga pada adatnya kalah lah, akan selalu kalah lah itu.
Kita waras, waras. Tapi nampak dah semayang tu bagus, menuntut ilmu tu bagus, tapi tak boleh. Si kalah aja. Nafsu kata tak, ya muda lagi kan aman damai, belum perang lagi. Relax dulu, nanti dulu, insya-Allah lah dulu. Kita nak lawan tu tadi tu, tak kuat. Tewas. Tewas. Asyik tewas ni. Bila tewas, akal kita tewas, dek nafsu, setan dan sifat mazmumah tadi, 3 lawan 1 ni, bila akal kita tewas, maka tidak akan hasillah ketaatan, sebaliknya akan berhasillah kemaksiatan. Jadi kata ulama, sebab itu kena memperkasakan akal kita ni, dijaga oleh ilmu syariat. Belajar ilmu syariat, tauhidnya, fiqahnya, tasawufnya dan yang lain-lain. Itu yang utama. Kemudian selain itu, hiaskan hati kita ni dengan sifat-sifat mahmudah, sifat yang dipuji oleh Allah, mesti kena ada dalam hati kita. Jadi bila akal kita dijaga oleh ilmu syariat dan akal kita ni dijaga, dibantu oleh sifat mahmudah, jadi peperangannya sengit, 3 lawan 3. 3 lawan 3. Bila 3 lawan 3 ni, insya-Allah lah sengit peperangan tadi tu. Makin hebat ilmunya, makin banyak ilmunya, makin bersih hatinya, makin kuatlah akalnya nak berperang dengan yang 3 ni tadi. Ini macam tuan-tuan ni, alhamdulillah, dengan taufik Allah, akal kata mengaji, nak belajar, tiba-tiba dalam hati tuan-tuan ada sifat mahmudah. Rendah diri, aku ni tak ada ilmu, aku ni tak ada amal ibadah, aku ni perlu cari ilmu tu pula hukumnya wajib, kalau aku tak belajar nanti hukumnya maksiat haram. Jadi nafsu yang kata tak payahlah, setan kata nanti-nantilah, dia tak boleh lagi. Menang balik akal kita, maka hasillah ketaatan. Alhamdulillah. Nampak tak? Ala kulli halin, pada hakikatnya itu pertolongan Allah. Dia bila ada benda 3 lawan 3 ni, dia sengit peperangan dia. Tak kalah lah selalu, kalah juga kadang-kadang. Kalah juga kadang-kadang, tapi selalu kalah juga. Tapi kuatlah berbanding dengan akal yang tak ada pembantu lagi tadi tu. Berbanding kalau semata-mata akal tak ada pembantu, itu kalah kalahnya. Tapi bila akalnya dah dijaga oleh syariat, dalam hatinya dah mula ada sifat mahmudah, dia dah kalau bertarung tu, kadang-kadang kalau dalam 10 tu, menang 8 kali, kalah 3 kali. Macam itulah ibaratnya, tuan-tuan. Lepas tu kita jangan semata-mata bangga dengan kita ni bijak, pandai, waras saja. Kena jaga ni, akal kita ni kena dijaga oleh hukum syarak. Barulah dia jadi akal yang sihat, barulah dia akan jadi akal yang berguna, yang mengajak tuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Malah dia jadi orang baik. Tengok tu, orang kafir Yahudi tu, macam binatang dia. Lebih dihina daripada binatang lagi tabiat dia tu. Tak ada sifat belas kasihan sesama manusia. Dalam Islam, kalau dalam peperangan, ada adab-adabnya, ada akhlaknya, walaupun perang. Tak boleh memusnahkan tanam-tanaman, tak boleh memusnahkan binatang. Kau marah tak boleh tembak musuh, kau tembak lembu contohnya. Tembak-tembak orang Yahudi tadi tak kena, tembak-tembak Yahudi tak kena, lembu melintas depan kita, tembak lembu ni, lepaskan geram, tak boleh. Ada adab dia, walaupun perang. Nampak tu Islam. Orang kafir laknatullah, dia tak peduli. Dia ikut nafsu dia, ikut nafsu setan dia tak peduli. Sebab tu dia lebih hina daripada binatang lagi, tidak berperi kemanusiaan. Malah lebih dahsyat daripada binatang lagi kelakuan ni. Binatang pun tak buat kerja macam tu. Demikian juga undang-undang syarak
tidak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki yakni oleh Allah, melainkan berhajat kepada akal. Boleh tak kita nak tegakkan hukum hakam Allah kalau tak waras? Boleh? Jawablah, nak balik lah kejap lagi. Tak apa? Waktu kita nak mengamalkan agama ni kena ada akal lah. Kalau tak ada akal, macam mana nak amalkan agama tadi? Tak tahu, tak faham. Orang tu wajib sembahyang. Apa benda? Tak boleh nak buat kira. Tak boleh nak buat kira bicara. Dia tak waras. Macam mana nak tegakkan hukum syarak tu? Jadi maknanya walhasil antara kedua-duanya itu yakni akal dan syarak itu berlaziman dan berhajat antara satu dengan yang lain, yakni akal berhajat kepada syarak. Akal kita ni berhajat kepada hukum hakam Allah supaya dia jadi akal yang cemerlang, terbilang, gemilang, apa lagi kau lah. Kena dijaga oleh syarak, dan hukum syarak itu pula berhajat kepada kewarasan akal untuk diamalkan. Itu yang dimaksudkan hukum syarak dan akal tadi saling memerlukan. Habis bahagian hukum akal belum lagi tuan-tuan. 10 minit 15 minit lagi boleh? Pegang ni tuan-tuan. Jangan main-main. Ni perang ni besar pahala tuan-tuan. Sebab tu orang yang mengaji ni kalau dia mati Allah bagi dia pahala syahid tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat orang yang di Palestin tu saja syahid. Kita ni dekat sini pun kat Malaysia duduk dalam negara yang aman damai sekarang ni pun boleh mendapat ganjaran syahid matinya. Bagaimana caranya? Jadikan diri kita orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama Allah. Aku nak belajar agama kerana Allah. Aku nak memahami hukum hakam Allah untuk aku amalkan, untuk aku perbaiki amal ibadah aku, perhubungan aku dengan Allah zahir batin. Aku nak mengaji sampai aku mati. Faham tak faham tu aku tak pedulilah. Aku nak belajar sungguh-sungguh. Matinya walaupun di pejabat, matinya di dalam ladang, matinya di tanah kebun dia, matinya syahid. Matinya di hospital, matinya syahid. Matinya di rumah, matinya syahid. Sebab apa tadi? Dia penuntut ilmu. Jadi jaga niat kita. Jangan waktu hidup ni tak masukkan diri kita dalam golongan orang menuntut ilmu agama ni. Jangan. Rugi sangat-sangat tuan-tuan. Rugi sangat-sangat. Sehingga dalam hadis sana ada sebut orang yang ikhlas menuntut ilmu, berusaha beramal dengan ilmu yang dia dah belajar, dia jaga niat dia belajar kerana Allah, niat dia betul, mati dia tu mendapat pangkat seolah-olah pangkat kenabian diberi oleh Allah. Bukan nabi, seolah-olah. Nak cerita tinggi darjatnya tadi dah. Siapa tu? Penuntut ilmu. Bukan jutawan, bukan raja, bukan jutawan, bukan ahli perniagaan, bukan rupawan, tapi kerana dia penuntut ilmu. Nampak tak? Dia ahli perniagaan, dia juga dalam masa yang sama dia penuntut ilmu agama Allah. Maka dia mulia di sisi Allah, bukan sebab kejayaan dia dalam perniagaan, tapi mulianya kerana dia beramal dengan ilmu yang dia belajar. Dia orang fakir miskin, tapi dia mulia di sisi Allah kerana ilmu yang diamalkan tu pada diri dia. Dia menuntut ilmu, dia beramal dengan ilmu. Itulah asbab dia mulia dan tinggi darjatnya di sisi Allah, walaupun dia fakir miskin. Dia orang perempuan, duduk di rumah, suri rumah, tapi dia menuntut ilmu agama. Ada masa dia pergi belajar fardu ain. Dia berusaha perbaiki hatinya, zahirnya, batinnya, beramal mengikut syariat. Apa yang dia dah belajar dia faham, dia amalkan. Dia dah tahu benda-benda salah, dia usaha tinggalkan. Jadi mulia dia di sisi Allah. Walaupun dia seorang suri rumah, dia mulia tadi sebab apa? Dia penuntut ilmu. Begitulah yang lain-lain tu. Kiaskanlah tuan-tuan. Sebab tu rugi kalau kita hidup ni tak nak ambil peluang jadi orang belajar agama. Dia tak syarat duduk pondok tuan-tuan. Tak syarat duduk pondok.
duduk di kampung. Waktu pergi kerja, cari kerja, pergi bekerja. Tapi dia ada masa menuntut ilmu. Masa tu ikut masing-masing lah. Ada orang dia belajar waktu malam sebab dia kerja siang. Ada orang belajar siang sebab dia kerja malam. Ada orang kerja belajar pagi, petang, siang, malam sebab dia tak kerja-kerja. Ikut lah. Tu macam kat pondok tu, dia ngaji pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, sebab dia tak kerja-kerja. Tu je kerja dia. Kita ni yang Allah dah kehendak ada anak bini, ngajilah cara dah ada anak bini. Allah tahu. Jangan pula kita komplain, ya Allah, kan kelok kalau kau jadikan aku ni duduk di pondok. Jangan tuan-tuan. Kat pondok tu ada yang makan tidur berak je tuan-tuan. Duduk pondok, makan tidur berak, makan tidur berak. Nama dah ada. Allah atur cantik dah tuan-tuan. Allah maha adil, Allah maha bijak. Sebab kadang-kadang setan ni dia datang dalam hati kita. Dia nak meragukan kita tentang kesempurnaan takdir Allah. Dia kata, alangkah elok kalau aku ni Tuhan letakkan aku dalam pondok mengaji macam orang-orang tu. Tu setan tu was-was. Jadi seolah-olah apa yang Allah takdirkan ni tak elok lah. Betul tak? Kalau kita kata begitu, alangkah eloknya kalau aku ni, anak bini aku ni, kalau aku ni Allah tetapkan, takdirkan duduk di pondok tu belajar pagi, petang, siang, malam. Alangkah eloknya. Maksudnya apa yang Allah dah tetapkan atas diri kita ni, yang ada sekarang ni tak elok lah. Dia tak sempurna lagi dah takdir Allah. Tu setan. Elok dah berbini, beranak tu kalau betul caranya ia merupakan ibadat yang menghasilkan pahala yang besar. Tuan-tuan keluar mencari nafkah dengan niat yang betul juga ibadah. Sebab tu disuruh belajar. Kerana mencari rezeki ni, kalau salah niatnya, dia tidak dikira sebagai ibadah. Jaga baik-baik tuan-tuan. Walaupun kita bekerja mencari rezeki yang halal, tapi oleh kerana niat kita tadi salah, kata Imam Ghazali, dia tidak dikira ibadat. Tak dapat pahala walaupun bekerja. Nak tahu tak? Nak tahu ke tak nak? Tak nak tahu? Tak nak tahu sudah. Dah tak nak tahu? Orang tak nak apa nak bagi? Nak tahu tak? Contoh, aku bekerja, aku cari duit sebab nak mengikutkan keinginan nafsu aku. Mudah pakai, mudah kenderaan, mewah sini, mewah sana, seronok sini, seronok sana, boleh pergi sini, boleh pergi sana. Bila aku ada duit besok, bila aku bekerja, bila aku ada duit, aku boleh menunaikan keinginan nafsu ni. Keinginan nafsu, mengumpul harta sebanyak-banyaknya, bermewah-mewah, bermegah-megah, berseronok-seronok. Itu contoh niatnya. Maka segala susah lelah dia mencari rezeki tidak diberi pahala oleh Allah. Sebab niatnya mencari rezeki bukan untuk beribadat, tapi niatnya untuk mengikut keinginan nafsu. Sebaliknya orang yang bekerja, tak kisah kerja sendiri, kerja pejabat, kerja swasta, niatnya asalkan halal pekerjaannya, dia niat aku mencari rezeki ini untuk mempermudahkan urusan amal ibadah aku dan anak bini aku. Dapat pahala ibadah. Dia kira pagi, petang, siang, malam dia pergi kerja, balik kerja itu ibadah. Kalau dia pergi kerja, mati dalam perjalanan, matinya fi sabilillah. Matinya fi sabilillah. Sebab niatnya betul untuk mencari rezeki. Nampak tak? Sebab tu Nabi kata innamal a'malu binniyat. Niat tu sangat penting tuan-tuan. Jangan kata bekerja tuan-tuan, ni kelas pengajian kita ni nampaknya amal ibadat, nampaknya amal akhirat, tapi kalau niat kita kerana dunia, Allah tak kira pagi ni kita punya pahala. Orang kata bagusnya, orang lain pakat balik dah, dia tunggu sampai pukul 8. Tapi tak adalah, pukul 8 kejap 5 minit terberhenti. Itu contohnya. Risau dengan pukul 8. Habis dah lah nasi lemak kat kedai ni ke. Kejap 5 minit lagi.
Walaupun zahirnya amal ibadat, walaupun zahir nampak amal akhirat, baca Quran, berzikir, sembahyang, tahajud, tapi kalau niat kita itu bukan nak mengabdikan diri kepada Allah, niat kita nak mencari puji-pujian makhluk, nak dipandang, nak dihormati, nak dikatakan kaki masjid, nak dikatakan ahli ibadat, nak dikatakan orang penuntut ilmu, ketahuilah apa yang kita buat ni tuan-tuan jadi dunia, dia tak jadi akhirat, tak dapat pahala tuan-tuan. Itu yang dah terang-terang ibadat ni, nampak ni. Apatah lagi benda yang macam tu, cari duit tu. Bak tu betulkan niat kita balik, ejah balik, istighfar dengan Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita yang sebelum ni cari rezeki dengan niat nak mengikut keinginan hawa nafsu. Taubat balik, istighfar, ya Allah aku minta ampun, aku tak tahu ya Allah sebelum. Nampak dah tu. Bila kita belajar, banyak benda yang dulunya tak tahu jadi tahu. Siapa yang bagi tahu kita itu sebenarnya? Sebab Allah sayang kita, teman. Sebab Allah sayang kita. Sebab Allah nak jadikan kita ni orang-orang yang diberi kebaikan, kebajikan. Maka Allah dekatkan kita dengan majlis ilmu. Jadi macam-macam kesilapan dan kesalahan kita diperbetulkan oleh Allah. Asbabnya majlis ilmu. Majlis ilmu ni asbab saja, tuan-tuan. Hakikatnya Allah lah yang nak memperbetulkan diri kita. Allah lah yang nak memberi taufik, petunjuk, hidayah tadi. Sehingga kita tersedar, oh salah rupanya macam tu. Mulai hari ni aku nak betulkan niat aku. Nampak tak tu? Contoh kalau kita tak tahu, kalau kita tak dengar tadi, contohnya kalau kita tak dengar tadi, kita tak tahu, begitulah niat kita selama-lama dalam mencari rezeki. Aku cari rezeki supaya aku boleh menunaikan keinginan nafsu. Tahu tak nafsu tu apa? Keinginan nafsu ni, nak banyak, nak kaya, nak mewah, nak seronok. Tu nafsu lah tu. Tu nafsu nama dia. Jadi dia bersusah payah cari rezeki sebab nak ikutkan nafsu tadi, nak menunaikan keinginan. Boleh beli benda mahal-mahal, boleh bermegah-megah, boleh berseronok-seronok, boleh himpun banyak-banyak, nanti orang pandang, nanti orang hormat. Itu semua nafsu tu. Jadi betulkan balik ni. Aku cari rezeki supaya mudah untuk diri aku dan anak bini aku nak mentaati perintah Allah, supaya mudah urusan ibadah aku. Lepas tu tak boleh nak berseronok. Boleh. Niat tadi tu betulkan tadi. Niat tu betulkan. Bukan tak boleh. Nak seronok-seronok sekadar, nak mewah sekadar, boleh. Allah. Bahagian hukum akal. Jadi hukum akal ada bahagian-bahagian dia. Bahagian-bahagian dia kalau tuan-tuan nak tahu, nanti minggu ketiga lah. Wallahu a'lam. Seronok tak? Seronok lah, tak berhenti. Dah habis masa. Apa-apa ngaji banyak-banyak, nanti cepat alim. Nanti cepat alim dah tak datang lagi. Kan ramai orang dah alim tak nak datang dah. Jadi ngaji sikit-sikit lah. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan di lain-lain waktu Allah pilih kita lagi belajar mengaji kerana Allah. Mengaji ni tuan gugur dosa-dosa, tuan-tuan. Nabi kata orang yang menuntut ilmu ni niatnya ikhlas belajar, gugur dosa dia dalam zaman muda dulu. Daripada zaman muda dulu sampai dekat hari ni, dosanya Allah gugurkan sebab menuntut ilmu je. Tapi ingat, dosa kecil dosa-dosa sekecil kita. Dosa besar tu kena bertaubat khusus kepada Allah. Dosa kecil hapus. Bayangkan tuan-tuan solat 5 waktu menggugurkan dosa-dosa. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu menggugurkan dosa-dosa. Tuan-tuan pergi balik masjid dengan niat yang baik, gugurkan dosa. Apa dosa yang tinggal? Kecuali dosa besar je, kita nak kena bertaubat.
Maksudnya barang siapa yang bertaubat daripada dosa-dosa besar dia, jadi kena belajar bab taubat. Kena cari, kena belajar bab taubat. Buka kat mana-mana tengok bab taubat. Taubat tu apa syarat, apa rukun taubat. Tengok. Jadi barang siapa yang bertaubat, kemudian dia orangnya sembahyang, dia orangnya menuntut ilmu, insya-Allah matinya takkan bawa dosa, insya-Allah. Sebab apa tadi? Dah dibersihkan dengan ibadah dia, dah dibersihkan dengan amal soleh. Tu Jumaat ke Jumaat, Jumaat ke Jumaat menggugurkan dosa-dosa yang kita buat seminggu. Ramadan ke Ramadan menggugurkan dosa kita sepanjang tahun. Tak cukup dengan tu, tiap-tiap hari pula tuan-tuan sembahyang 5 waktu, gugur lagi dosa. Duduk dalam majlis ilmu, gugur lagi dosa. Nampak tak Allah ni sangat-sangat nak suruh kita, nak letakkan kita dalam syurga. Kita tak perasan. Cuma Allah suruh kita ni bertaubat sebab dosa besar ni denda dia berat sikit. Kena minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah, mengaku bersalah, menyesal, azam tak ulang lagi, azam tak buat sebarang jenis dosa dan maksiat. Kalau dosa dengan sangkut paut dengan orang, kena bayar, kena ganti, kena minta halal, kena minta redha. Tu je. Kena buat benda tu. InsyaAllah matinya husnul khatimah, matinya bersih, tak bawa dosa, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita semua, anak bini kita, kawan-kawan kita, semuanya diberi taufik oleh Allah, dipilih untuk menjadi penuntut ilmu. Siapa pun, tak pedulilah apa pekerjaannya atas dunia ni, mudah-mudahan kita senantiasa dipilih oleh Allah SWT dengan kasih sayang Allah, dengan kemurahan Allah. Tak lupa juga mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita, anak bini kita, ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang dah tiada, mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah. Andai kata ada ganjaran pahala yang diperolehi pada pagi ini, mudah-mudahan Allah sampaikan kepada almarhum, almarhumah, ibu bapa kita, datuk nenek moyang kita, keturunan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan ini juga dalam majlis ilmu yang penuh keberkahan, kemuliaan ini, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam, mujahidin di Palestin khususnya, di Syria contohnya, dan di tempat-tempat lain yang ditindas oleh orang-orang kafir harbi. Mudah-mudahan diberi bantuan oleh Allah, pertolongan oleh Allah, kemenangan oleh Allah, dan menghancurkan, mengalahkan, membinasakan segala perancangan-perancangan orang-orang kafir harbi terhadap orang Islam. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi tuan-tuan, akan datang salah silap, kekurangan, minta maaf banyak-banyak. Saya bukan orang yang sempurna, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi untuk kawan-kawan ada yang mengikut kelas online, insya-Allah pukul 9.30 pagi nanti ada kuliah kita di Masjid Putih Pekan, Masjid Tanah tu. Jadi yang berdekatan boleh datanglah ngaji tauhid kita Misbahul Munir pukul 9.30 pagi nanti, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih bagi ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli putri unsa wa dzakar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Okay. InsyaAllah. Rehat dulu. InsyaAllah rehat dulu. Nanti jumpa lagi 9.30. 9.30 jumpa insyaAllah 9.30 9.30 kitab Misbahul Munir, insya-Allah. Kitab tauhid 9.30 nanti. Bacaan kali ketiga. Bacaan kali ketiga kitab. Awal lagi kitab tauhid. Insya-Allah sama-sama semua, sama-sama. Ya Imam. Kaifa hal? Bi khair. Jom.
Ponting. Kena ini. Jom minum. Allah, cik masih jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Sama. Kalau Pak Cik, siap je. Terima kasih Pak Cik. Jumpa lagi. Bang, mana? Ada sarapan? Ada. Ada sarapan? Ada. Ni abang saya. Oh, ni yang kata kawan tu. Aku tak tanya. Kata Bang kata ada kawan berhubung, kata duduk area mana? Dia kata entah lah, tak tahu.